things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mastika Adila binti Atan dan nombor kad matrik C18A0095. Pada hari ini saya akan menghasilkan sebuah dokumentari mengenai tapak warisan yang telah saya pilih, iaitu Taman Negara Komodo di Indonesia. Taman Negara Komodo ini dia merupakan sebuah kawasan yang menempatkan habitat alam semula jadi yang terakhir bagi binatang komodo. Taman Negara Komodo ni dia telah ditubuhkan pada tahun 1980 yang terletak di Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Sunda Kecil, iaitu di Indonesia. Taman negara ini termasuk di dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Negara Komodo memiliki keluasan sebesar 1.817 km persegi. Fungsi utama Taman Negara Komodo ini adalah sebagai habitat bagi perlindungan haiwan komodo. Komodo berspesies Varanus komodoensis merupakan komodo yang hanya terdapat di Taman Negara Komodo di Indonesia. Spesies komodo ini dia merupakan spesies purba yang pada masa sekarang ni semakin pupus. Haiwan komodo ni dia merupakan haiwan yang besar kerana ia memiliki panjang sehingga mencapai 3 meter dan berat hampir mencapai 150 kg. Haiwan komodo ini juga dikatakan mempunyai berat 100 kg apabila ia berada dalam keadaan perut yang kosong. Walaupun haiwan ni dia merupakan haiwan yang mempunyai fizikal yang besar, namun haiwan komodo ni dia bukan haiwan pemburu aktif. Dia merupakan haiwan pemangsa yang sabar sebabnya dia hanya memburu mangsa yang lemah dan sudah terluka sahaja. Haiwan komodo ni juga memerlukan satu gigitan sahaja bagi melumpuhkan mangsa. Antara faktor tersebut adalah yang pertama, Taman Negara Komodo telah diiktiraf oleh pihak UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Tujuan pihak UNESCO ni mengiktiraf Taman Negara Komodo ni adalah sebagai tapak warisan dunia bagi menjaga kelestarian biawak komodo bersama dengan alam sekitar di kawasan tersebut. Tujuan ini juga dilakukan adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kepupusan biawak komodo. Faktor kedua kenapa saya memilih Taman Negara Komodo ni adalah kerana ia memiliki keunikan yang tersendiri. Ini kerana Taman Negara Komodo ini bukan sahaja terdapat biawak komodo, tetapi ia juga terdapat flora dan fauna yang unik serta mempunyai lebih 1000 spesies ikan, 260 spesies karang, ikan lumba-lumba, paus dan kura-kura. Taman Negara Komodo juga mempunyai pasir pantai yang unik kerana ia berwarna merah muda. Ini terjadi kerana terdapat banyak terumbu karang yang telah terkikis dengan air dan kemudiannya telah bercampur dengan pasir pantai. Hasilnya, pasir pantai ini menjadi unik kerana ia berwarna merah muda. Sejarah dan perkembangan tapak warisan ini adalah Taman Negara Komodo merupakan sebuah kawasan yang unik. Ini menjadikan pada tahun 1986 Taman Negara Komodo telah diiktiraf sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh pihak UNESCO. Taman Negara Komodo ini telah diteliti secara ilmiah pada pertama kali oleh J.K.H. Weinstein pada tahun 1911. Setelah diteliti, aktiviti konservasi telah dilakukan secara meluas bagi melindungi seluruh kawasan tersebut. Menurut laporan Antara News, pada tahun 2017, populasi biawak komodo di Taman Negara Komodo telah mencecah 312 ekor haiwan komodo. Namun begitu, bukan sahaja haiwan komodo yang terdapat di Taman Negara Komodo ini. Ini kerana pada tahun 1994, Organisasi Konservasi International The Nature Conservancy iaitu TNC telah menemui kuda, rusa, babi hutan jantan, ular dan kera. Taman Negara Komodo ini dia juga memiliki biota bawah laut yang menakjubkan sehingga kan para penyelam turut mengatakan bahawa perairan Komodo ni dia merupakan salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Pada pandangan saya, terdapat beberapa strategi yang boleh dilakukan bagi menguruskan Taman Negara Komodo ini. Strategi yang pertama adalah
memperkasa dalam pengawalan Taman Negara Komodo, iaitu pihak berwajib perlulah lebih mengetatkan undang-undang kepada pelancong yang melancong di kawasan Taman Negara Komodo, iaitu dengan mengenakan tindakan segera kepada pelancong yang melakukan kesalahan seperti membuang sampah di kawasan ini. Tujuan tindakan ini dilakukan adalah untuk menjaga kelestarian Taman Negara Komodo. Strategi yang kedua pula adalah pihak kerajaan perlulah bekerjasama dengan penduduk setempat untuk menjaga Taman Negara Komodo ini. Sebagai contoh, sekiranya penduduk tempatan mendapati terdapat pemburuan haram di Taman Negara Komodo, mereka perlulah segera mengambil tindakan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Tujuan ini adalah untuk membantu pihak berkuasa agar dapat mengambil langkah dan tindakan segera bagi membantras aktiviti haram tersebut. Pada pendapat saya, langkah terbaik untuk mempromosikan Taman Negara Komodo ni adalah dengan melalui media sosial. Media sosial ni kita boleh gunakan untuk mempromosikan tapak warisan ini dengan memperbanyakkan pengiklanan di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website dan blog. Dengan ini, tapak warisan dunia ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat dalam dan luar negara mengenai keunikan Taman Negara Komodo. Antara impak sekiranya Taman Negara Komodo ni dijadikan sebagai sektor pelancongan warisan adalah yang pertama, dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Ini sebabnya jika kawasan ini dijadikan sebagai pelancongan warisan, ia akan menjadikan kawasan tersebut memerlukan tenaga kerja yang ramai. Peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat setempat juga dapat mengurangkan kadar pengangguran dan dalam masa yang sama, taraf hidup masyarakat setempat juga akan meningkat. Impak kedua sekiranya Taman Negara Komodo ini dijadikan sebagai sektor pelancongan warisan adalah dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini kerana setiap pelancong yang datang ke Taman Negara Komodo ini akan menjadi penggerak utama dalam setiap pertukaran mata wang asing. Pelancong yang melancong di kawasan Taman Negara Komodo ini juga akan berbelanja serta membayar setiap kos penginapan yang digunakan sepanjang mereka menetap di kawasan tersebut. Setiap perbelanjaan daripada pelancong ni akan dapat meningkatkan ekonomi negara sekaligus ia akan dapat digunakan bagi tujuan pembangunan negara. Secara kesimpulannya, Taman Negara Komodo merupakan sebuah tapak warisan dunia yang unik kerana ia telah menempatkan biawak komodo yang merupakan reptilia terbesar di dunia yang hampir mengalami kepupusan. Taman Negara Komodo juga kaya dengan flora dan fauna yang mampu menarik minat pelancong asing untuk melancong di kawasan ini. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan bagi memelihara Taman Negara Komodo ini dengan sebaiknya agar populasi biawak komodo ini tidak mengalami kepupusan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.